Allah beri kekuatan kepada anda berkat Ramadan ini. Kerana saya tahu dalam Ramadan ini lebih banyak kita berdoa. Dan Allah dah janji dalam banyak-banyak waktu Ramadan ni yang paling banyak dikabulkan doa. Dan bila kita nak diberi perubahan hidup, sudah pasti kita diberi kekuatan untuk bertahan. Fa innamal usri yusra, innamal yusri yusra. Bagi setiap kesusahan tu pasti juga akan datang kesenangan. Mungkin malam ni kesusahan anda sebagian akan tertinggal MRT, tapi yakinlah Tuhan janjikan kesenangan penggantinya. Kalau hari ini anda susah, mungkin kena tambang teksi balik atau tumpang kereta kawan ke, tapi kalau waktu-waktu akan datang hidup anda lebih mewah, berjaya dan banyak dapat bersedekah, lebih banyak berzakat, saya yakin itulah kehidupan yang terbaik untuk dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Dan saya juga merasa bangga hari ini kita ada sahabat-sahabat winners ahli perjuangan, pejuang daripada Indonesia juga ada bersama kita. Berikan tepukan gemuruh kepada mereka. Yang Presiden Sulaiman tadi sebutkan betapa untungnya anda orang di Singapura yang kita ada office, kita nak bergerak senang. Banyak leader-leader yang membantu, sedangkan di Indonesia terutama di Batam office tak ada. Mereka bergerak sendiri. Tetapi kerana ketabahan dan keyakinan tentang impian, walaupun dalam waktu yang singkat 3 bulan dapat menghasilkan Presidential Diamond. Jadi ini bukan nasib atau takdir, tapi kerana pilihan. Kerana pilihan. Fazli peniaga Lelong, saya kerja di kilang. Jadi waktu saya sedang kerja, saya selalu fikir, saya kerja ni masalah dulu. Yang saya susah bukan salah saya, salah majikan. Saya apply general manager, dia kasih saya general worker. Jadi gaji saya kecil lah, tak sampai 1,000. Saya cakap saya sikit sangat pasal general worker kan. Saya nak general manager, mana boleh, pas sec 1 aja. Tapi saya selalu fikir, Allah jadikan manusia, dia kata, kau khalifah aku. Pangkat khalifah. Khalifah ni pemimpin bagi wakil bagi Tuhan di atas muka bumi ini. Wakil takkan kerja factory. Wakil Tuhan kerja factory kena marah, bangun pagi alarm clock mata terbeliak gitu kerana tak sempat gosok gigi pun lari kerja dah lambat sangat. Pasal nanti malam besok boleh gosok gigi lah, tak sempat. Mana dia betul? Jadi khalifah ni satu martabat yang Tuhan kurniakan sangat besar. Kenapa kita macam gini? Adakah ini sebenarnya? Jadi bila kita renung baik-baik, sebenarnya tidak. Kerana kita tak gunakan kuasa pilih tadi. Kita tidak pilih. Yang kita ni boleh capai apa saja yang kita mahu, kerana ini termasuk rukun iman. Yakin pada Allah. Bila anda yakin pada Allah, yakin tentang apanya. Dia maha berkuasa, dia maha adil, dia maha kaya. Dan Allah boleh beri setiap dari anda yang kat dewan ni, setiap orang ni jadi jutawan, setiap bulan dapat ratus ribu ke juta. Allah tak pernah kurang pun kekayaannya. Jadi ada masalah ke bagi Tuhan? Tak ada. Masalahnya bagi siapa? Bagi kita tak pernah percaya. Kita tak percaya yang kita boleh lebih kaya daripada Bill Gates pun, boleh lebih kaya daripada Donald Trump pun. Nak sebut pasal aku kaya dan percaya macam malu. Jadi Tuhan tahu hati kita tu. Sebab dia berserta kita. Dia lebih dekat dari anda, dari urat leher anda sendiri. Tuhan itu dekat sekali. Dia tahu apa bisikan dalam hati. Kalau anda sendiri tak boleh aku kaya, macam mana Allah nak bagi? Allah cakap kau tak percaya aku ke? Tapi kau bercakap rukun iman. Tapi kau yang pertama kau dah tak yakin pada aku punya kuasa. Macam mana nak duduk iman kat mana? Betapa banyaknya kita susah kerana kita tidak faham kehidupan ni. Jadi akhirnya apa yang terjadi pada diri kita sekarang adalah kerana apa yang kita pilih pada yang lalu-lalu. Apa yang anda pilih? Bila saya bekerja dapat gaji sekian, yang gembiranya hanya satu hari waktu gaji je, besok dah susah hati lagi sebab duit tu dah habis bayar bil. Dah tu dah mula problem. Aduh, laki bini selalu masalah duit. Jadi bila kita tengok orang yang pangkat technician engineer tu dapat 3-4 ribu, macam best extra banyak duit dia. Bila kita sedar kemuliaan kita ni sebagai khalifah Allah dan dibukakan jalan, diberikan kita keberanian untuk mula melangkah, paksa diri melangkah. Sebab Tuhan cakap, aku tak ubah nasib kau kena ubah. Jadi kena paksa tak diri nak ubah ni. Kalau kita tak paksa diri kita ni, alah nantilah, alah besoklah, alah tengoklah, itu alasan bawa aku bakul. Jadi macam mana kita nak
bertindak dengan alasan macam-macam. Jadi bila saya bermula terbuka hati, nampak jalan ni yang ada satu perkara yang sangat-sangat baik dan sangat-sangat menguntungkan, iaitu kita belajar bagaimana nak biar duit cari kita. Kerana sistem network marketing ni mengajar anda macam mana wang yang cari anda nanti. Anda boleh tidur satu hari nanti, anda percaya tak saya, pada masa-masa akan datang, anda boleh 1 bulan tak buat apa-apa pun, atau 6 bulan straight berniaga, straight makan angin, tapi setiap bulan pendapatan anda yang masuk ke bank account anda jauh-jauh lebih banyak dari orang-orang yang berpangkat profesional pun. Anda tidur, anda dapat hasil lebih banyak dari orang yang sedang mempas pulas kerja kat luar. Sebab anda dah faham rahsia macam mana wang menjadi hamba khalifah ni, harta kemewahan yang menjadi hamba pada khalifah ni. Anda dah faham rahsia tu. Jadi bukan masalah kerja rajin, bukan. Masalah faham rahsia, faham ilmu, dan bercampur dengan orang yang faham. Dan selalu bercampur dengan orang yang faham. Kerana anda dapat dia punya magnet, dia punya bahan, dia punya hawa, dia punya aura dia dah dapat. Jadi bila dah mula masuki arena ni, dia itu berdakwah, menyebarkan kebajikan, ilmu kesihatan, ilmu ekonomi. Ini dakwah. Seperti Nazrul cakap, ini bukan, pada saya bukan bisnes. Ini menolong orang, berkongsi. Bukan kita jual-jual barang, berkongsi. Kalau nak tahu ilmu kesihatan, ni bendanya. Kalau nak ilmu ekonomi, supaya awak tidaklah bekerja seumur hidup, ini ilmunya. Itu berdakwah, kebajikan. Dan mula Tuhan menolong kehidupan kita, rezeki kita bertambah. Bila datang 5,000, dulu teringat kerja gaji berapa ratus, sekarang datang 5,000, besar banyak Datang 10,000, lepas berapa bulan naik 20,000, lepas berapa tahun tu naik 30,000, naik 50,000. 50,000 pada awak besar tak? Besar tak? Lepas tu sampai naik peringkat platinum, lebih dari $100,000 sebulan datang duit. Yang kita belanja bulan ni 4-5,000 boros pun tak sempat nak habiskan suku pun datang lagi duit masuk bank. Tanah pun dia datang juga duit ni. PL tu duit ni satu macam PL. Dulu cari setengah mati dia lari dari kita. Overtime, tidur tak tidur, malam taruh lidi mancing sikit pun tak mau datang duit banyak-banyak. Sekarang tak nak pun dia datang, fed up lah. Jadi transfer pasal tu kena ikut transfer factor, baru transfer datang. Transfer factor menjadi asbab, jadi sebab, solat jadi sebab. Dia sebuah bahtera kemerdekaan sebenarnya, bahtera kehidupan anda, kehidupan dunia akhirat. Jadi bila datang lebih 100,000 setiap bulan tu, pada anda banyak tak? Sebenarnya tak banyak. Dia sebenarnya sikit sangat. Tahu sikit? Boleh cakap sikit? Sikit sangat. Boleh? Kenapa sikit? Tak ada apa nak dibanggakan. Tak ada apa yang kita nak megah. Dengan kereta mewah kita ke, duit kita ratus ribu, tak apa nak dimegah. Kenapa? Orang lain yang orang ada hotel, ada shipyard, satu hari juta lah dia dapat. Million lah satu hari. Apa ada 100,000 sebulan? Sikit sangat. Buat kereta megah macam mana? Orang ada kapal laut, dia bawa kapal terbang, private jet ada. Apa benda platinum? Tak ada apa nak dibegahkan. Tapi apa yang saya bangga, ilmu ni dapat merubah hidup manusia. Ilmu ni dapat memberi kehidupan lebih baik pada manusia dan anak-anak dia. Itu saya puas, saya bangga. Bukan pangkat ni, pangkat tak ada benda. Platinum ni tak ada benda. Semua orang pun boleh jadi platinum. Tapi semat di dalam hati. Kerana hadis Nabi, sebaik-baik manusia adalah paling banyak beri manfaat kepada manusia lain. Dalam kitab-kitab agung dah disebutkan tentang ilmu network marketing ni. Dalam Bible pun, kalau ada baca sejarah pun, Al-Quran pun, manusia tanya pada para Nabi, apakah cara terbaik wahai Nabi untuk capai keagungan, kemuliaan, kemewahan, dihormati manusia? Nabi cakap, satu saja jalan. Dan jalan ni adalah jalan terbaik, iaitu kau carilah jalan untuk memberi manfaat dan menolong pada seramai manusia. Tuhan akan memberikan kau, kurniakan kau keagungan. Kau tak akan dipersusah. Ini yang kita buat. Kita berada di arena ini, industri ini. Sebab tu saya dah platinum pun saya tak berhenti, kerana saya tak heran memakan ni. Yang saya suka ni kerana setiap hari ada peluang nak tolong orang ni. Ada saja peluang. Tengok orang yang kurang senyum, ada masalah kehidupan ni. Kita nak tengok dia lebih banyak senyum, sebab dia cukup, duit dia cukup. Dia boleh pakai benda yang bagus, kipas angin dia bagus, aircon dia branded yang bagus. Kalau Great Singapore Sale tak nampak muka dia lagi. Kedai $1.99 dia tak nampak muka dia lagi.
Dia dah berani pakai lebih baik, lebih berkualiti, hidup dia lebih gembira, dan dia akan kenang jasa kita. Dan kalau mudah-mudahan kalau kita tak ada kat dunia ni pun, jasa itu masih diingat oleh ribuan manusia. Itu harapan saya, supaya harapan ni dapat, ilmu ni dapat sampai kepada anda, dapat sampai ke jiwa sanubari anda, dan anda dapat sambung kebajikan ni kepada manusia lain, dan mudah-mudahan manusia lain itu dapat sambung kebajikan ni kepada manusia lain. Urusan duit, urusan pangkat tu Tuhan akan beri, tak payah minta. Dia akan datang, tak payah diterjah, dia akan datang sendiri. Jadi apa yang kita pilih 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, menjadikan hidup kita hari ini. Kalau kita tidak gunakan kita punya kuasa pilih yang Allah kurniakan, hari ini kita tidak gunakan untuk buat pilihan nak jadi manusia yang berubah, 2 tahun akan datang masih pakai kod yang color macam ini, kod kelabu. Sama. Sebab tidak pilih pada perubahan. Jadi anda boleh pilih, tapi ada penyakit bagi banyak manusia ni yang bukan peluang tak datang. Dia berdoa, Allah dah janji, bila kau berdoa kau yakinlah, bila aku gerakkan tangan kau angkat berdoa, kau yakinlah aku akan beri. Tapi anda terlupa betul, kau yakinlah aku akan beri, kau yakinlah aku akan beri. Masalah kau tak yakin. Kau angkat je tangan tapi kau tak yakin. Jadi dia plan siap. Tak tahu apa karen ni terbobok hari ni plan dia. Dia gini lah, nanti bila anda sampai ke peringkat saya pun sama. Kadang-kadang anda di kat depan ni, anda ni jadi nyanyuk pula. Nama aku siapa? Siapa nama aku dia lupa dia. Cakap je dia. Tengok mata orang, awak lagi tengok mata orang, awak lagi gigi. Apa dia cakap sudah lupa. Ni satu member kita Iqbal. Pak Iqbal dari Jakarta. Berikan bukan gemuruh pada Pak Iqbal. Masalah dia apa? Masalah dia, kita masih mewarisi penyakit orang miskin, orang hina, kerana kita tidak sedar kedudukan khalifah kita. Apa itu penyakit orang miskin? Warisan orang miskin, keturunan dia semua orang yang tak ada perubahan hidup. Dia, nombor satu, dia takut gagal. Jadi dia tidak pernah bertindak. Dia tidak berani nak bertindak apa pun. Dia lumpuh di tempat duduknya. Dan kedua, banyak kali peluang dah datang, tapi dia ada waris penyakit orang miskin, iaitu dia bertunda. Dia suka cakap apa? Betul lah orang tu, dia cakap benarlah, dia pun dulu susah tapi senang, tapi untuk aku nantilah. Dia tak sadar yang nantilah adalah warisan orang miskin. Nantilah yang bikin hidup kita tak ada perubahan. Nantilah yang bikin kita resah, gelisah, mengadu pada manusia, komplain siang malam. Penyakit nantilah yang bikin anak cucu kita pun tidak ada perubahan hidup. Jadi kalau anda mahukan benar-benar perubahan hidup yang besar untuk diri keluarga anda, buanglah perkataan nanti, paksalah diri bertindak. Percayalah cakap saya, bila langkah pertama anda paksa diri anda, langkah kedua, ketiga, keempat akan datang dengan begitu mudah dan sangat-sangat pantas. Jadi cabarlah diri anda untuk bertindak. Kerana kalau orang lain boleh, orang lain sama seperti anda khalifah juga, sama pangkat kedudukan, anda juga boleh. Dan saya terdengar satu ucapan di radio tempoh hari, bulan Ramadan juga, sebelum sahur, saya dengar seorang juruhebah cakap, Imam Al-Ghazali mengatakan, suatu perkara yang menjadi kemurkaan Tuhan adalah orang yang zalim, dan Tuhan lebih murka orang yang menzalimi diri dia sendiri. Dan Al-Ghazali cakap, tanda orang yang zalim pada diri dia adalah orang yang macam mana? Orang yang merasa kecil, merasa dirinya kecil bila dia berhadapan dengan manusia lain, yang dia tak sedar manusia depan dia tu pun adalah manusia seperti dia. Tapi dia rasa orang lain lebih gah, lebih istimewa, dan dia rasa dia tak seperti manusia lain. Dia rasa diri dia kecil dan tak kebolehan. Ini adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri dan dimurka Tuhan. Macam mana orang nak ubah? Macam mana hidup dia nak berubah? Macam mana Tuhan nak beri perubahan kalau dia menzalimi dirinya sendiri?
Jadi dari hari ini, janganlah anda pernah merasa diri anda kecil, kerana anda adalah sama. Dari pandangan mata Tuhan, anda adalah sama seperti siapa saja. Biar orang terkaya di dunia, sama saja, kerana anda boleh jadi sesiapa saja bila anda pilih